Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6, 6 bijak dan 6 bestari Sekolah Kebangsaan New Cabang, diucapkan semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dilindungi sentiasa daripada bahaya coronavirus dan dapat meneruskan PDPR kita seperti biasa. PDPR Pendidikan Islam. Kita sambung sikit lagi. Tajuk puasa, bidang ibadah, tajuk puasa. Okey. Tajuk besar dia tajuk puasa. Hari ni kita nak sambung subtopik ataupun tajuk kecil dia berkenaan dengan kamu tengok pada muka surat 119, buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 119. Okey, baiklah. Semua dah buka muka surat 119. Sambil-sambil itu bolehlah dengar penerangan Ustaz berkenaan dengan hikmah puasa. Okey, subtajuk ataupun subtopik ataupun tajuk kecil. Tajuk besar dia puasa, tajuk kecil dia hari ni hikmah puasa. Hikmah puasa. Kita nak tengok dulu apa maksud hikmah puasa ni. Hikmah puasa ni bermaksud apa kebaikan-kebaikan, apa faedah-faedah, apa manfaat-manfaat yang kita peroleh kalau kita berpuasa. Tak lama dah ni kita nak puasa pada bulan Ramadan. Sekarang dah bulan Rejab, Syaban, Ramadan. 2 bulan saja lagi kita boleh makan di siang hari. Lepas tu masuklah bulan Ramadan. Jadi kita nak tengok kat sini, kita dah belajar sebelum-sebelum ni, kita ulang balik apa yang dah kita belajar berkenaan dengan tajuk puasa ni. Kita ulang balik Okey, pertamanya hari tu kita dah belajar pada muka surat 115 ni, kita dah belajar pengertian puasa. Pengertian puasa kita dah belajar dah. Hukum puasa pada bulan Ramadan pun kita dah belajar dah. Bila puasa disyariatkan pun kita dah belajar sebelum ni. Okey, seterusnya kita belajar berkenaan dengan dalil nakli berpuasa. Seterusnya syarat-syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa pun kita dah belajar, kita dah jawab soalan apa semua. Sunat puasa pun kita dah belajar. Seterusnya syarat sah puasa kita dah belajar, kita dah jawab soalan. Dan pada minggu lepas baru ni kita dah belajar berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Semua orang pun dah jawab dah soalan dan modul yang telah diberikan. Tahniah diucapkan kepada yang dah siap. Yang belum siap tak apa, tak ada masalah. Kamu boleh terus sambung. Kat mana yang tak siap tu sambung, jangan tinggal terus. Buat sehari sikit pun tak ada masalah. Janji dapat siap dan modul tu dapat dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan. Jangan tak buat langsung, buat sehari sikit pun tak apa. Okey. Seterusnya pada hari ini kita akan sambung tajuk subtopik yang terakhir lah dalam tajuk puasa ni. Lepas ni habislah tajuk puasa. Subtopik yang terakhir ataupun tajuk kecil yang terakhir berkenaan dengan hikmah puasa. Maksud hikmah puasa ni apa, selalu kita dengar perkataan hikmah ni. Hikmah ni ialah kebaikan-kebaikan, faedah-faedah ataupun manfaat, faedah-faedah, kebaikan-kebaikan berpuasa. Okey, kita tengok ada bulatan besar ni. Sebelah kanan dia color biru, sebelah kiri color hijau. Okey. Ini pun adalah contoh bentuk salah satu jenis peta minda lah.
Kita tengok dia buat cantik kan. Kalau bulatan besar, lepas tu dia buat sebelah color biru, sebelah color hijau. Kamu pun boleh tengok contoh ni, nanti kamu boleh buat bila ada soalan yang meminta kamu untuk melakar peta minda dan sebagainya. Okey. Okey, kita tengok yang sebelah biru ni. Apa kita baca? Okey, peta minda ni cara kita nak baca dia, kita tengok daripada yang kecil ni kepada yang bahagian yang lebih besar. Okey, kita tengok yang bahagian kecil ni, dia kata apa? Daripada segi rohani. Kebaikan apa yang kita peroleh dari segi rohani. Rohani ni bukan nama orang. Rohani ni dalaman kita lah. Kebaikan apa yang kita peroleh daripada segi rohani bila kita berpuasa. Dan yang hijau ni pula kebaikan ataupun hikmah dari segi jasmani. Jasmani ni fizikal lah, luaran kita. Yang kita boleh nampak. Rohani ni dalaman kita, hati kita dan sebagainya yang kita tak boleh nampak. Akhlak kita apa semua kan. Jasmani ni yang kita boleh nampak di tubuh badan kita lah. Okey, kita tengok yang rohani dulu, yang biru dulu. Tengok yang paling atas ni, apa dia kata ni? Sini Sini, apa dia kata ni? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Okey, puasa ni dia dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Betul lah, waktu kita puasa, kita banyak kan buat amal ibadah. Baca Quran lah, kita sembahyang tarawih lah. Jadi benda-benda tu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, kita tengok di biru sini. Dia kata apa? Sini. Memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Oh, rupanya puasa ni dia dapat memupuk sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni maksud kata sifat-sifat positif. Sifat-sifat yang baik, nilai-nilai yang baik dalam diri seseorang Islam tu kita panggil sebagai sifat mahmudah. Contoh sifat mahmudah ni apa? Sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Bila kita puasa, kita akan dapat memupuk sifat-sifat yang disebutkan tadi dalam diri kita. Seterusnya, puasa juga dapat mencegah pelbagai penyakit. Bila kita berpuasa, dia dapat mencegah pelbagai penyakit. Okey, seterusnya tengok yang bawah ni. Kita dapat merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Kita dapat merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Okey, bila kita berpuasa secara tidak langsung, kita dapat merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Selalu kita tengok dalam berita, kita tengok National Geographic dan sebagainya, ada tempat-tempat lain di dunia ni yang orang dia nampak angka saja. Sebab apa? Sebab tak ada makanan, kebuluran kita panggil. Jadi kita di Malaysia ni syukur alhamdulillah, semua orang ada makanan, walaupun kadang sedap kadang tak sedap tu biasalah. Tapi bila kita berpuasa, kita dapat merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Baru kita tahu rasa macam mana kalau sehari tak makan hampir sehari lah. Tapi kita buka puasa, depa ada ke kadang-kadang sampai 2-3 hari tak makan. Sebab tu kita tengok depa nampak angka sahaja. Jadi kita dapat merasai lah sebahagian penderitaan ni. Orang yang tak ada makanan rasa macam mana, kita dapat rasa juga. Jadi kita akan lebih bersyukur. Dalam hati kita akan lebih bersyukur lah. Sebab apa?
Sebab kita cukup makanan, tak macam depa. Okey, kita tengok pula di bahagian yang berwarna hijau. Bahagian yang berwarna hijau iaitu hikmah puasa dari segi jasmani ataupun fizikal kita, luaran kita. Apa hikmah dia? Yang pertama, mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Oh, rupanya puasa ni dia dapat mendisiplinkan diri kita. Seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Kita jadi seorang yang berdisiplin lah bila kita berpuasa. Berdisiplin yang macam mana? Maksud kata bila berpuasa kita tak boleh makan, kita tak boleh minum. Jadi kita kena ikut lah. Kita kena jujur lah dengan diri kita. Jadi itu maksudnya kita jadi seorang yang disiplin. Kita ikut peraturan yang telah ditetapkan. Bila berpuasa tak boleh makan, tak boleh minum, kita pun ikut. Itu maksudnya mendisiplinkan diri. Okey. Yang kedua, dari segi jasmani dia dapat mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan Allah. Sekali lagi, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Bila kita berpuasa, kita akan dapat mendidik diri mengawal hawa nafsu. Hawa nafsu dalam badan kita ni, dia suka kepada benda-benda yang tidak elok lah. Bila kita berpuasa, kita dapat mendidik diri kita, dapat kawal hawa nafsu tu. Kita dapat jauhi larangan-larangan Allah. Contoh apa? Contohnya, kita sebagai seorang Islam, kita kena solat dan sebagainya. Jadi kalau sebulan biasa ni kita rasa malas dan sebagainya, tapi bila bulan puasa kita tengok semua orang pakat pergi semayang, semua orang pun semayang, jadi kita pun ikutlah semayang. Jadi itulah kita mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah bila kita berpuasa, insya-Allah. Seterusnya, hikmah puasa dari segi jasmani yang bawah ni kita tengok kotak warna hijau, merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Sekali lagi kita baca, merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Ialah bila kata kita berpuasa, kita kurangkan makan, kita kurang makanan manis dan berlemak dan sebagainya, maka organ dalaman kita pun dapat berehat pada siang hari. Seterusnya, bila kita kurang makan makanan manis dan sebagainya, maka tekanan darah pun akan stabil, lemak, menurunkan kadar lemak juga dalam badan kita, insya-Allah. Okey, kita baca sikit rumusan di kotak warna oranye di bawah ni. Dia kata apa? Amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia ni dia kata apa? Maksudnya bila kita puasa dengan ikhlas, kita akan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita kena berpuasa dengan ikhlas lah. Tak bolehlah duduk tipu-tipu, curi-curi makan dan sebagainya. Baru bila kita berpuasa dengan ikhlas, kita buat betul-betul, kita jujur dengan diri kita sendiri, kita takut Allah nampak apa yang kita buat dan sebagainya, insya-Allah ketakwaan kita kepada Allah akan meningkat dan kita pun rasa puas, rasa bahagia di dunia dan akhirat sebab kita berjaya melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam.
Apa kita tengok pula nilai di kotak kecil tepi ni, dia kata apa? Menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas. Ini paling penting sekali. Kena ikhlas lah bila kita berpuasa, kena jujur lah. Jangan curi-curi makan. Tengok mak kita ataupun ayah kita tak nampak, ataupun cikgu tak nampak, kita pun curi-curi makan. Itu tak ikhlas lah. Bila kita buat tak ikhlas, kita tak dapat lah apa hikmah yang kita terangkan tadi ni. Hikmah yang kalau biru, kalau hijau tadi kita tak dapat, sebab kita tak puasa dengan ikhlas, insya-Allah. Jadi murid-murid boleh teruskan dengan latihan yang telah disediakan di dalam Google Form dan juga lembaran modul, insya-Allah. Jadi kita sudahi dulu untuk minggu ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga berjumpa lagi dalam sesi PDPR akan datang, insya-Allah.